Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, InsyaAllah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita pada video kali ini. Pada video kali ini, saya akan bawa anda semua untuk merasai pengalaman solo motor camping. Kita rasai macam mana pengalaman solo camping. So, kalau nak tahu saya pergi mana, ikuti video ini sampai ke akhirnya. Yang masih baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru pada kami. So, tunggu lagi. Jom kita gerak. Okay guys, ni first time saya masuk simpang ni. So nak tengok sesuai tak kita nak solo camping kat sini.
Okay, nice juga tempat ni, cantik. Kita tengok dulu macam mana. Okay guys, tempat ni macam okey. Cumanya saya nak pergi ke tempat first. Saya punya plan asal. Sebab tadi saya kebetulan nampak simpan ni. Saya nak pergi tengok sana dulu. Kalau sana okey, kita pengen camping sana lah. Kalau kurang okey, mungkin kita akan patah balik ke sini lah. Kita tengok keadaan macam mana. Tempat ni nampaknya memang biasa orang masuk ni. Sebab ada kesan-kesan tayar kereta. Lepas tu ada sampah, orang membakar campfire kan. Apa-apa pun kita tengok dulu lokasi pertama yang saya nak pergi. Jom. Jalan ni pun kena hati-hati. Sebab agak licin sikit tanah merah kan. So jangan lupa siapa yang motor ada ABS, offkan dulu ABS supaya brake kita berfungsi dengan baik. Okay, tengok jalan dia. Okay, saya rasa saya kena buang angin sikit lah. Sebab ada kawasan tu yang berbatu, supaya dia getah tayar ni dia grip sikit. Okay, untuk banner TRK ni kita kena off ABS siap-siap. Kalau macam ni maksudnya ABS on. Kita kena bagi dia berkelip. Okay, baru maksudnya ABS kita dah off. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, kena periksa dulu. Okay guys, kita test sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok jalan dulu. Agak berbatu juga ni. Ada campsite lah. Ada orang pernah camping sini. Jauh lokasi tu. Okay guys, inilah jadinya bila kita confident, kita tak jadikan pengalaman lepas sebagai pelajaran. Okay, tadi saya tongkat atas akar pokok, saya ingat kuat, tak boleh juga, jatuh juga. Hati tu suruh cari batu juga sendal, tapi confident sangat dengan akar tu, lala jatuh. So seorang-seorang nak kena angkat ni. So, alhamdulillah. Letak batu je tu. Kena ingat, jangan lupa. Tidak, inilah padang. Alhamdulillah. So, ikatan dekat brake depan tadi kita buka. Sebab kita nak lock brake depan supaya dia tak menggelongsor masa kita angkat tu. Okay. Rasanya saya akan pacak area sini. So, tempat ni nampaknya kebiasaan ada orang datang lah ni. Hari ni memang tak ada orang langsung kat sini. Saya tak pernah masuk kawasan ni. Dulu pernah nak test masuk pakai van kat atas tu, tapi jalan tu tak yakin pula nak masuk. So kita akan pacak area sana. Cumanya macam biasa, kita akan clearkan sikit-sikit dulu sebab sampah agak bersepah juga. Kita cuba bakar lah yang kat sini, kat bawah. Kita akan kemas lah, tu kat pokok pun ada ya, kita akan cuba kemas sikit lah semampu yang mungkin. So sekarang jam 4.47, saya nak kena set up cepat. Lepas tu nak siap-siap mandi semua, masak, sebab pukul 7 dah gelap. Okay guys, kita set up dulu. Okay guys, siapa yang tahu bunyi serangga ke binatang apa ni, boleh share dekat ruangan komen. Saya teringin nak tahu.
Bunyi bergegar, bergetar macam ni. Okey, siapa tahu komen dekat ruangan komen Okey, kalau ikut position kiblat ni, okey, memang ngam-ngam lah dengan kita punya ground sheet ni. Kedudukan kemah kita menghadap sana. So kiblat dia ke sana.
Okey, untuk bekalan air, yang ni untuk basuh-basuh. Kalau habis kita boleh top up dekat sungai. So saya bawa 2 penutup. Satu penutup untuk bawa air supaya tak tertumpah. Satu lagi saya tebuk macam ni. So saya gantikan kat sini. Tengok guys, pampers pun ada. So sama-sama lah kita angkat sampah, buang. Macam biasa saya pesan, bawa lah balik. So untuk kali ni sebab saya naik motor, tak boleh nak angkat banyak, plastik pun tak banyak. Saya cuba kumpul satu tempat lah, yang mana boleh bawa balik, kita cubalah. Sebenarnya tak payah pasang benda ni pun tak apa. Yang kita lelaki senang sikit lah, tukar baju dalam kemah, ataupun ni senang sekali buat kain pelikat. Cuma tadi kain pelikat dah tinggal, so tarik bagi cekang, lepas tu kita letak pack lah.
Okey guys, sekarang jam 8.17 malam. Dah solat maghrib semua, dah mandi. So kita nak makan lah, tadi dah masak nasi. So kita nak panaskan ayam kari ni. Okey. Lepas tu kita lepak-lepak, menikmati suasana malam. Kita naik walk ke. Kita tengoklah malam ni. Rasanya nak tidur awal sikit lah. Rasa penat sikit badan malam ni sebab angkat motor tadi kot. Ada katak teman kita makan guys. Tadi dia duduk atas fly sheet ni, tak perasan. So suasana malam ni alhamdulillah tak berapa panas, ada angin. Memang gelap, sunyi sepi. Tapi langit nampaknya ada bintang malam ni. So macam inilah suasana bila malam hari. Sebenarnya saya buat solo camping ni salah satunya untuk menggamit memori kenangan lama. Tahun 2009 dulu last saya solo camping lah. Saya ada buat trip 30 hari yang saya gelar 30 hari mencari diri pada tahun 2009. Saya mengelilingi semenanjung Malaysia selama 30 hari seorang diri. Jadi adalah 1-2 lokasi yang saya camping, yang lain saya tidur hotel kebanyakan. Jadi saya tidur di Tasik Kenyir, saya ingat lagi. Saya tidur di Pulau Besar. Tempat lain kebanyakannya saya tidur motel, saya tidur hotel murah. Ada yang saya tidur rumah saudara. So overall perjalanan saya selama 30 hari itu berjalan lancar. Malam pertama saya berhenti di Tapah. Di hentian Tapah saya naik KTM masa tu. Jadi hari pertama saya nak keluar daripada rumah sewa saya tu, sama perasaannya macam tadi saya nak keluar rumah. Sebab kita dah lama dah tak buat benda macam ni. Lepas kahwin saya memang camping dengan keluarga je lah. Hari ni alhamdulillah saya dapat rasai balik pengalaman tu. Macam mana perasaan kita mula-mula kita nak keluar rumah kan. Bila kita nak buat aktiviti macam ni seorang diri. Macam tu jugalah macam semasa 30 hari mencari diri tu, saya rasakan saya tak tahu apa yang bakal berlaku pada diri saya di masa 30 hari saya berjalan tu. Tapi banyak benda-benda yang manis lah. Benda-benda yang sampai sekarang saya tak dapat lupakan. Pengalaman-pengalaman yang mengajar saya tentang erti kehidupan, kesabaran, tentang masyarakat, tentang manusia, kan? Tentang bagaimana bila Allah nak bagi sesuatu benda tu tepat pada masanya, Allah boleh bagi. Walaupun kita rasa dah tak ada peluang dah. Tapi kalau Allah nak bagi, Allah akan bagi. Semuanya dengan izin Allah SWT. So, alhamdulillah cuaca okey. Harap-harap malam ni tak hujan sebab saya tak bawa fly kali ni. Sebab fly saya besar, saya tak ada fly yang sederhana. Mungkin lepas ni kena beli jugalah. Jadi fly saya besar, kalau nak pasang pun nampak besar. Tapi saya punya kemah ni double layer, insyaAllah boleh tahan lah. Cuma tempian-tempian bawah tu je lah yang agak ni. So kita punya ground sheet depan ni memang untuk kita masak, kita rehat dan untuk kita solat lah. So kita nak pergi ambil wuduk kat sungai dulu. Lepas tu kita solat isyak. Lepas tu kita pergi naik walk kejap.
InsyaAllah. Ini keadaan di waktu malam lah. Okay, kita kena slow sikit sebab kita kena tengok, takut-takut ada binatang-binatang berbisa kan, binatang melata, binatang-binatang yang melata. Okay, ni keadaannya. Kalau saya tak suluh, memang gelap lah. Kita pakai tebur. Okay, lampu light ni memang terang lah. Kalau kita tutup, memang gelap lah. Okay, ni jalan masuk tadi. Sini ada satu kawasan lagi. Okay, insyaAllah next time kita nak cuba explore kawasan ni juga. Kita bawa 4x4 ke. Memang gelap lah. Alright. Okay, kawasan ni boleh juga ni kalau parking 4x4. 2 biji boleh ni. Sungai kat bawah. So inilah suasana hutan kelapa sawit pada waktu malam. Yang sana tu jauh sangat daripada keletihan ni. So kita pusing-pusing kat sini ya. Alright. Oh, besar pokok ni. Memang tak nampak apa lah kalau tak buka tu slide ni. Jom kita balik semula ke kemah. Baik, kita pergi sungai kejap. Harap-harap esok pagi air mula jernih lah. Okay, kita basuh kaki kejap. Okay, suasana malam kat sungai. Kita buka tebur. Baik, suasana malam di sungai. So kita camping di atas sana. Jom kita
Okey, inilah suasana malam. Baik. Okey, barang-barang semua kita masuk dalam box. Kita tutup, kita kemas sikit lah. So yang ni saya biar kat luar je lah. Okay, barang-barang yang berharga semua kita buat masuk dalam kemah. So untuk trip kali ni yang benda yang kita tak bawa antaranya flysheet. Sebab memang saya tak ada flysheet yang size sederhana. So, kita tengoklah cuaca malam ni macam mana. Saya harap okey. Kemudian stroller saya tak bawa. Tak ada masalah. Camping kita pasang-pasang ke baju pun tak ada masalah. Bagi seorang kan. Lepas tu kita tak bawa apa lagi, camp play card. Camp play card pun berguna juga. Kalau kita bawa camp play card, stroller kita tak payah pakai ni. Betapa untuk kita tukar pakaian apa semua kan. Pakaian yang basah, pakaian yang kering tak ada masalah, dalam kemah boleh. So kalau kita camping dengan rumah ke dengan anak-anak, kita kena sediakanlah benda-benda ni semua. Okay, supaya diorang lebih selesa. Kalau seorang tak ada masalah. So sepanjang kita berseorangan dalam keadaan yang gelap dan perasaan bimbang dan takut tu normal lah bagi seorang manusia. Kita akan rasa takut dengan binatangnya, dengan ancaman yang pelbagai. Kadang-kadang kita fikir makhluk-makhluk Allah yang lain kan, mereka nak mengganggu kita dan sebagainya. Kita kena yakin bahawa apa yang Nabi SAW ajarkan dengan doa-doa yang baginda Nabi SAW ajarkan, ada malaikat yang melindungi kita. Hakikatnya Allah lah yang melindungi kita, dan ada di sana ada kelebihan-kelebihan yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah kita berusaha memastikan sesuatu perkara tu, apa yang kita buat tu dalam keadaan selamat dan sebagainya.
sebenarnya pokok pangkalnya daripada awal lagi kita kena menyerahkan pergantungan tu kepada Allah SWT. Kemudian usaha, kemudian terus bergantung terus menerus kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita silap, kita selalu cakap usaha kemudian tawakal. Tawakal tu kita letak perkara yang kedua. Sebenarnya kita harus bertawakal sejak daripada awal ni lagi. Dalam kehidupan kita ni sentiasa tawakal dan berserah diri kepada Allah SWT. Kemudian usaha kita tu kita letakkan di atas tawakal tu. Maksudnya dalam kita berusaha tu kita sedang bertawakal. Dalam kita usaha untuk cari tempat yang selamat, untuk buat persediaan dan sebagainya, kita dah meletakkan tapak ada tu, kebergantungan kita tu kepada Allah SWT sebelum kita berusaha ni. Jadi setelah kita berusaha, kita dah cuba, kita serahkan semua kepada Allah SWT. Masih lagi dalam tawakal. Jadi bila kita duduk seorang-seorang ni, kita renung balik tentang dosa-dosa kita kan, macam-macam yang kita buat dalam kehidupan kita ni, yang mana sebenarnya dosa-dosa kita ni wajib untuk kita minta ampun kepada Allah SWT, untuk fardu ain, untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian bila kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu dosa tu, kita bertaubat kepada Allah SWT, kita usaha untuk taubat nasuha, sebenar-benar taubat kepada Allah SWT. Kita berniat untuk meninggalkan perbuatan yang kita buat tu, dosa-dosa yang kita buat tu, dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu taubat nasuha. Perumpamaan yang dikatakan para ulama, seperti mana bila kita jumpa satu tempat sampah, pembuangan sampah, kemudian kita tutup sampah itu dengan kain sutera, kita nampak zahirnya kain sutera yang cantik, tapi hakikatnya bila kain itu diangkat, maka dosa itu ataupun benda yang jelek itu kita nampak, yang menyebabkan kita akan memalingkan wajah kita daripada tempat itu kan. Begitulah hakikatnya dosa ni. Walaupun kita semua ni nampak zahirnya orang tengok baik, orang tengok kita mungkin yalah, orang tengok kita sebagaimana kita sekarang ni kan. Kita kena ingat bahawa setiap daripada diri kita ni tak lepas daripada melakukan dosa dan kesilapan. Jadi kita saja yang tahu apa dosa kita di hadapan Allah SWT. Semuanya Allah menutup aib-aib kita tu, dosa-dosa kita tu, dan janganlah sampai kita sendiri yang membuka aib kita kan. Contoh paling mudah yang kita tak perasan kadang-kadang kan, mengata orang, mengeji orang tu satu dosa kan. Kemudian kita tulis di ruangan-ruangan komen dengan ayat-ayat yang tertentu, ayat-ayat yang menunjukkan tidak berakhlak kan, bukan nilai sebagai seorang Islam. Jadi satu dunia nampak komen kita, satu dunia nampak diri kita yang kita tak nampak. Itu yang kita risau sebenarnya. Kita buat dosa, kita buat sesuatu yang jelek, tapi kita tak rasa benda itu berdosa dan jelek. Itu yang sangat-sangat kita takut. Dan orang yang berdosa itu kan, orang yang beriman, sepatutnya dia mengenang dosa-dosa dia tu dan tidak melupakan dosa-dosa dia. Kita tak boleh melupakan dosa-dosa kita. Sebab apa? Apabila kita mengingati dosa-dosa kita sentiasa, itulah yang membuat kita untuk terus meminta ampun kepada Allah SWT, untuk bertaubat kepada Allah SWT, supaya kita tak rasa diri kita sempurna, supaya kita ni hidup di atas dunia ni sentiasa merasa yang Allah SWT bagi kita peluang untuk kita terus minta ampun kepada dia kan, untuk kita terus mohon keampunan setiap hari, setiap masa, untuk sentiasa merasa diri ni hina, berdosa kan? Dan memandang orang lain bukan dengan pandangan kehinaan. Walaupun sesuatu benda yang orang lain buat tu mungkin berdosa, kita tak boleh pandang dia, kita menghina dia. Sebab yang hina itu adalah perbuatan dia. Tetapi kalaulah dia bertaubat kepada Allah SWT kan,
dalam pada kita mengutuk, mengeji dia tu, kita tak tahu kalau jauh di sudut hatinya dia rasa sangat-sangat berdosa kepada Allah SWT. Dia betul-betul rasa nak meninggalkan perbuatan yang sedang dia lakukan tu. Sedangkan pada ketika itu kita melihat dia, kita mengeji, menghukum dia, kita menghina dia dengan dosa yang dia buat tu. Jadi bencilah perbuatan tu, janganlah benci pembuat. Sebab apa? Kita pun macam tu juga. Kadang-kadang kita terbuat dosa, kesalahan, dalam masa yang sama mungkin hati kita terdetik untuk meninggalkan dosa itu, dan kita pun tak nak orang hukum kita ketika itu. Jadi hiduplah sebagai seorang yang memberi harapan kepada orang lain, sentiasa bersangka baik kepada orang lain, seperti mana Allah memberi harapan kepada kita. Sampai sekarang pun mungkin Allah belum hukum lagi dengan dosa-dosa kita yang banyak ni. Allah masih beri harapan kepada kita untuk bertaubat, beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Jadi dalam kita buat aktiviti outdoor ni, camping, solo camping ke family camping dan sebagainya, kita cubalah ingat-ingat balik, kenang-kenang balik segala apa yang kita buat setiap waktu ni, daripada kita kecil sampailah ke besar ni, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Ada yang masih kita ulang-ulang lagi, ada yang kita tak sedar pun tu dosa, ada yang kita rasa tak ada apa kot benda ni. Janganlah sampai kita rasa biasa dengan dosa, kita rasa tak ada apa buat dosa, dan yang paling kita tak nak sekali, kita tak rasa kita berdosa. Kita tak rasa perlakuan kita tu berdosa, dan kita tak rasa yang kita ni banyak dosa. Janganlah sampai seperti itu. Kita minta Allah SWT pimpin kita, bimbing hati kita untuk kita sentiasa rasa hina di sisinya, sentiasa rasa berdosa, sentiasa minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT terima taubat kita. Allah SWT gantikan dosa-dosa kita tu dengan kebaikan dalam hidup kita, dengan syarat kita betul-betul minta ampun kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT.
Ini sleeping bag yang saya bawa masa travel 30 hari tahun 2009. Saya masih pakai lagi. Tapi ini nipis lah. Saya masih ingat lagi saya beli sleeping bag ni di Giant. Lebih kurang RM50 ke masa tu. Saya masih pakai lagi sampai sekarang. Memang kenangan lah sleeping bag ni. So bantal ni korang nak, korang boleh tengok di video description. Saya sertakan link. Yang tak akan dia pun ada. Okay guys, sebelum kita meninggalkan lokasi, jangan lupa kita tinggalkan seperti mana kita tinggalkan seperti mana kita sampai mula-mula dulu. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton. Sampai di sini dulu video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan butang subscribe. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.